Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini saya nak share dengan tuan-tuan semua apa lagi pilihan bateri yang kita ada ataupun apa lagi jenis bateri yang kita boleh guna untuk sistem kuasa solar. Sama ada tuan-tuan nak buat portable power station ke, nak buat power bank ke, ataupun nak buat power wall sebagai backup power dekat rumah. Dan sebelum ni pun ramai yang tanya boleh tak nak gunakan bateri kereta untuk sistem kuasa solar. Jawapannya boleh, tapi tak praktikal sebab jumlah tenaga yang kita boleh gunakan daripada sebiji bateri kereta tu adalah terlalu sedikit. Kita cuma boleh gunakan hanya 10% saja daripada kapasiti bateri kereta. Dan untuk video lanjut ataupun maklumat lanjut tentang bateri kereta dalam solar ni, tuan-tuan boleh tengok link video dekat atas ni, sebab sebelum ni saya dah buat satu video yang khas dan saya terangkan dengan detail kenapa tak sesuai tuan-tuan gunakan bateri kereta untuk sistem kuasa solar. Dari segi charging tak ada masalah, memang kita boleh charge bateri kereta dengan menggunakan sistem kuasa solar. Dan saya sendiri pun pernah pasang sistem kuasa solar menggunakan bateri kereta, sebab dekat negara tu memang tak ada bateri lain, yang ada cuma ada bateri kereta dengan bateri lori. So kita paksalah gunakan juga apa yang ada. Tapi kalau tuan-tuan baru nak pasang sistem kuasa solar, baru nak beli bateri, jangan beli bateri kereta untuk sistem kuasa solar. Kecuali kalau tuan-tuan baru nak cuba, baru nak try, tak salah. Dan kalau bateri tu memang dah ada, tuan-tuan boleh gunakan. Tapi jangan beli bateri kereta yang baru semata-mata untuk sistem kuasa solar. Bateri yang saya nak share dengan tuan-tuan hari ini adalah bateri lithium ion 18650. Bateri lithium ion dengan bateri lithium iron phosphate adalah chemistry bateri yang berbeza, bateri yang tak sama. Dan memang sangat penting tuan-tuan bezakan sebab charging parameter adalah tak sama, kita jangan tersalah. Dan sebagai contoh, ini adalah bateri untuk sistem 12 volt. Untuk bateri lithium ion ni digunakan 3 sel ataupun 3S, dan untuk bateri lithium iron phosphate digunakan 4 sel dan nominal voltage adalah 12.8. Untuk bateri lithium ion ni nominal voltage adalah 10.8 volt sahaja. Kalau tuan-tuan gunakan bateri ni pada solar charge controller yang support bateri lithium ion phosphate, apa yang akan jadi? Bateri ni akan rosak. Untuk bateri yang dah siap macam ni, yang ni kita panggil sebagai bateri pack. Yang ni dah jadi bateri 12 volt. Dekat dalam ni ada 24 sel, bateri sel jenis 18650. Jadi sambungan dekat dalam ni kita ada 3S 8P, maksudnya 3 sambungan siri dan 8 sambungan secara selari 8 sel. Dan macam saya cakap tadi, nominal voltage untuk bateri ni adalah 10.8 volt. Jadi setiap sel adalah 3.6 volt. 3.6 darab dengan 3. So kita dapatlah nominal voltage 10.8 volt. Walaupun tadi saya cakap bateri ni adalah bateri 12 volt, tapi nominal voltage dia 10.8 volt saja. Bila kita dah charge bateri ni sampai penuh, kita akan dapatlah 12 volt lebih. Sebab itulah bateri ni dinamakan sebagai bateri 12 volt. Dan sama juga dengan bateri lithium ion phosphate, dia punya nominal voltage adalah 12.8 volt. Bila kita charge sampai penuh, dia akan jadi 14.6 volt. Dia ada perbezaan antara nominal voltage dan juga voltage yang kita dapat selepas kita charge, sebab voltage yang kita dapat selepas kita charge tu adalah bergantung kepada state of charge bateri. Yang ni bateri pack dan yang ni pula adalah bateri cell. Inilah sel ataupun bateri yang ada dalam kita punya bateri pack ni. Ada 24 biji sel ni dekat dalam sini. Sel 18650 ni pun ada pelbagai brand, dan setiap brand tu ada sedikit perbezaan lah. Sebagai contoh, yang ni daripada M&A Gadget, yang ni dipanggil sebagai AMR 18650. Masih lagi sama bateri lithium ion, tapi dia punya nominal voltage adalah 3.7 volt. Ada sedikit lebih berbanding dengan yang standard. Yang standard 3.6, tapi yang ni 3.7 volt. Maksudnya kita akan dapat voltage yang lebih tinggi sikit lah. Dan yang ni pun antara sel yang agak berkualiti kalau tuan-tuan nak gunakan untuk sistem kuasa solar ataupun nak buat bateri pack macam ni. Jadi tuan-tuan ada pilihan sama ada nak beli bateri pack yang dah siap ataupun nak DIY. Dan cara nak DIY ni lebih kurang sama masa kita buat bateri lithium ion phosphate. Cuma yang ni kita cuma perlukan 3 biji saja untuk sistem 12 volt. Tapi lithium ion phosphate kita perlukan 4 sel untuk jadikan bateri 12 volt. Sama ada nak DIY ataupun nak beli bateri pack yang macam ni, terpulang pada tuan-tuan. Walaupun dekat pasaran ada pelbagai brand, pelbagai model, tapi selagi bateri ataupun sel tu adalah 18650, bentuk dan saiz fizikal tetap sama, sebab 18 ni adalah merujuk kepada diameter sel ni dan 65 ni adalah panjang sel ni dalam ukuran milimeter. Sebab itulah dipanggil sebagai 18650. Bateri memang dah lama wujud. Sejak tahun 1970-an lagi teknologi bateri ni memang dah ada. Dan sekarang ni bila bateri tu dah makin murah, banyaklah peralatan yang gunakan bateri tu. Sebagai contoh untuk cordless tool ni cordless circular saw.
Yang ni pun sama juga, dia gunakan bateri lithium 8650. Kalau tuan-tuan perasan, dulu bos dia tak gunakan 12 volt. Biasa dia letak nominal voltage 10.8 volt. Kalau tuan-tuan ada tool yang sama, tuan-tuan boleh tengok sama ada dia tulis 10.8 ataupun 12 volt ni saja. Dulu mula-mula tulis 10.8, kemudian ditukar kepada 12 volt. Supaya mudahlah nak kenal, sebab bos ni dia ada 12 volt dan juga 18 volt. Dulu ada juga 14.4, sekarang dah tak ada dah. Yang ada sekarang yang saya tahu 12 volt dengan 18 volt. Tapi sebenarnya sel yang sama dekat dalam ni, dan dekat dalam ni pun dia gunakan 3S. Maksudnya ada 3 saja sel ni dekat dalam kitanya bateri cordless ni. Jadi kalau tuan-tuan nak panjangkan tempoh masa penggunaan cordless ni pun, tuan-tuan boleh gunakanlah bateri ni sebenarnya. Tapi kena modify sikit kat sini lah. Bateri yang berbeza, karakter pun berbeza, dan setiap bateri ada kelebihan, ada kekurangan. Untuk bateri lithium ion dalam kategori high density battery, sebab walaupun saiz yang kecil, dia boleh simpan tenaga yang banyak, dan lagi satu dia boleh discharge current yang tinggi. Sebagai contoh untuk bateri yang ni, 3000 mAh bersamaan dengan 3 Ah, dan maksimum discharge current adalah 30 A, memang sangat tinggi. Kalau kapasiti 3 A dan discharge adalah 30 A, bermaksud dia punya C rating adalah C10. Kalau untuk bateri lithium iron phosphate pula, biasa kita tengok C rating 0.5, 1.0, 2.0 ataupun 2.5 lah. Tapi untuk yang ni, C rating dia adalah 10. Sebab tu walaupun kapasiti 3 Ah, kita boleh discharge sampai 30 A. Dan kenapa kebanyakan cordless tu ni gunakan bateri lithium ion? Sebab dia boleh bagi current dan boleh discharge current yang lebih tinggi berbanding bateri yang lain. Sebab itulah masih ramai lagi sebenarnya yang tak percaya dengan kekuatan cordless tu ni. Sebenarnya dia memang sangat-sangat kuat dan lebih kuat berbanding dengan power tool yang gunakan AC 240 volt. Tapi nak ubah mindset kita ni memang agak susah lah. Sampai sekarang pun masih ramai lagi yang tak percaya dengan kekuatan cordless tool macam ni. Bagi saya sendiri pun, walaupun saya banyak gunakan cordless tool daripada Bosch ni, ini bukan promote Bosch lah, ni saya cuma nak cerita pasal cordless. Ayah saya kalau dia datang ke rumah saya, dia tengok saya punya tool yang guna cordless ni, sampai sekarang pun dia masih tertanya-tanya lagi, kuat ke abang cik? Kuat ke abang cik? Dan setiap kali tu jugalah saya akan explain pada dia, dia lebih kuat daripada tool yang gunakan AC 240 volt. Samalah grinder ke apa sekali pun, dia lebih kuat berbanding yang biasa. Okey, sekarang ni tentang cara macam mana kita nak charge kita punya battery pack ni. Ada dua cara untuk kita charge. Yang pertama, kita gunakan solar charge controller, ataupun kita boleh gunakan battery charger yang macam ni. Untuk kita charge lithium ion 12 volt ataupun 3S ni, kita perlukan voltage 12.6 volt. Dan current pula bergantung pada charger kita lah. Semakin tinggi current ni, semakin cepatlah kita charge. Untuk kita punya bateri ni, dia punya kapasiti adalah 20,000 mAh bersamaan dengan 20 Ah. Untuk charger ni, maksimum current adalah 8 A. 8 darab dengan 3, kita dapat 24 mAh. Bermaksud kalau kita gunakan charger ni untuk charge battery pack ni, kita cuma perlukan masa 2 jam lebih saja ataupun 3 jam untuk kita charge sampai penuh. Battery pack yang saya beli ni, dia ada dua konektor DC barrel jack. Satu untuk charging, satu lagi untuk discharge untuk kita gunakan sambungkan kepada load. Okey, untuk kita charge mudah saja. Daripada charger ni memang dah ada DC barrel jack. Kita sambung saja kat sini. Kemudian kita boleh charge gunakan power daripada TMB dekat sini melalui 3-pin plug ni. Dan dekat sini pun dah ada output 12 volt. Untuk ni kita boleh gunakan power pada bateri ni sambil kita charge. Sama juga macam sistem kuasa solar. Satu lagi saya nak share dengan tuan-tuan tentang charger tadi. Ni adalah charger untuk bateri lithium iron phosphate. Charging voltage adalah 14.6 volt. Lebih tinggi nak dibandingkan dengan charger untuk bateri lithium ion. Kalau tuan-tuan gunakan charger yang sama untuk charge bateri lithium ion, apa akan jadi? Dia akan berlaku over voltage dan bateri lithium ion akan rosak. Sebab dah over voltage, voltage dah lebih. Ini adalah solar charge controller yang khas untuk bateri lithium ion. Ini adalah solar charge controller jenis PWM. Maksimum charging current cuma 10 A saja dan PV input voltage adalah di bawah 50 volt. Dan memandangkan ini adalah PWM, tak guna kita gunakan solar panel yang besar. Sebab apa yang dia akan jadi? Dia cuma akan turunkan voltage yang tinggi tadi kepada charging voltage saja.
Dan saya rekomenkan untuk charge controller yang ni tuan-tuan gunakan solar panel 100 watt sahaja. Kalau 200 watt, tuan-tuan kena buat sambungan secara paralel. Sebab memang ada beza antara PWM dan MPPT ni. Tuan-tuan boleh tengok link video dekat atas ni. Dan untuk tuan-tuan dapatkan bateri, charger dan juga solar charge controller ni, saya akan letakkan link dekat bawah dekat video description. Dan untuk sambungan sama saja macam sistem konsol solar yang lain. Ini adalah untuk sambungan panel, ni bateri dan load dekat sini. Konsep sambungan semuanya sama. Cuma bezanya yang ni khas untuk bateri lithium ion. Dan tuan-tuan tak boleh gunakan solar charge controller ni untuk charge bateri yang lain. Kalau tuan-tuan sambungkan bateri lithium ion phosphate, dia memang tak akan charging langsung. Sebab untuk bateri lithium ion phosphate, nominal voltage pun dah 12.8 volt dah. Kalau untuk bateri SLA pula, dia akan charge tapi bateri tak penuh. Charge controller ni akan cut off charging bila voltage bateri dah sampai 12.6 volt. Dan lagi satu tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan tak boleh gunakan solar charge controller yang biasa untuk charge bateri lithium ion. Kalau guna juga, bateri akan rosak. Dari segi saiz, kalau kita nak bandingkan bateri lithium ion ni dengan bateri lithium ion phosphate dengan kapasiti yang sama, bateri ni lebih kecil dan juga lebih ringan. Jadi kalau tuan-tuan nak buat portable power station yang sama macam kita buat sebelum ni, tuan-tuan boleh gunakan bateri lithium ion ni. Kapasiti masih sama 20 mAh. Tapi saiz lebih kecil dan lebih ringan. Jadi tuan-tuan punya portable power station tu adalah lebih kecil. Dan kita punya solar charge controller pun adalah lebih kecil. Bila lebih kecil ni dah tentu lebih ringan, lebih mudah tuan-tuan nak bawa. Mungkin tuan-tuan nak bawa pergi camping, boleh letak dalam beg. Cuma tuan-tuan kena jaga-jaga sikit. Untuk bateri lithium ion ni, dia agak sensitif dengan suhu yang tinggi. Jadi power station tu nanti masa nak charge, tuan-tuan kena pastikan tuan-tuan kena letak dekat tempat yang teduh. Jadi nampaknya sampai setakat ni saja untuk video kali ni. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Aquaponik Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum.